sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-kiram wa ashabul izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang semati silakan Al-Fadhil Tuan Imam, seterusnya silakan Al-Fadhil Tuan Bilal, seterusnya para asatizah, ustaz dan ustazah, seterusnya pemimpin masyarakat, seterusnya tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita diizinkan sekali lagi pertemuan kita pada petang ini untuk kita sambung kembali hadis-hadis ataupun pembahasan yang terdapat dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita masih lagi dalam perbincangan pada hadis yang pertama dalam bab siam ataupun dalam bab puasa, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu amalin ibnu adam illahu illa saum fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Semalam kita dah sentuh sikit berkenaan dengan perkara ini. Jadi kenapa puasa ini untuk Allah, dan akulah yang membalasnya, kata Allah Ta'ala. Disebut dalam syarah hadis ini, inna siyam qad ikhtassahu Allahu azza wa jal li nafsihi min baini sa'il a'mal li'annahu sirrun baina 'abdi wa rabbih. Sesungguhnya puasa itu sungguh dikhususkan Allah Ta'ala bagi dirinya sendiri daripada segala amalan-amalan, kerana ianya merupakan sir, mana benda rahsia lah, rahsia ataupun benda yang tertutup, bainal 'abdi wa rabbih, di antara hambanya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dianya merupakan satu ibadah allati la yattariku ilaihi riya, satu ibadah yang mana tak ada perasaan riya ataupun jauhlah daripada perasaan riya. Ini puasa lah, kerana puasa ni ialah hanya sekadar menahan daripada makan dan minum, dan bendanya hanya sekadar di mulut je lah. Macam tu, makna mulut lah yang menahan daripada makan dan minum. Berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah solat tarawih, solat witir, solat tahajud, kemudian solat tasbih, kan? Itu ibadah-ibadah yang berbentuk pergerakan. So pergerakan ni nampaklah orang itu sembahyang, orang itu rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi oleh itu kata pengarang ataupun musannaf, dia sunyi daripada perasaan riak. Kerana dengan riak ini kemungkinan ya bolehlah amalan kita nanti dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditakuti sia-sialah amalan kita itu. Itu pandangan ulama. Kemudian ada juga pandangan ulama, dikatakan sebab idafatihi ila Allah taala annahu lam yu'badu ahadun ghairallahu taala.
sebab diidafahkan ataupun disandarkan perkataan puasa itu bagiku dan aku yang memalasnya, kerana lam yu'bad ahadun, kerana tidak disembah akan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu wahid, Allah taala yang tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata ulama ya Muhammad, Allah taala itu esa, kan? Allah taala tempat penumpuan manusia, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan surah itu namanya surah Ikhlas. Dan surah ni biasanya diulang banyak kali lah dalam malam kata tarawih ini. Nama surah tu surah Ikhlas, tapi di situ tak ada perkataan ikhlas. Ini kelebihan surah ini. Kalau surah-surah lain yang terdapat dalam Quran, tuan-tuan, kenapa namakan suratul Baqarah contohnya? Kerana dalamnya terdapat perkataan Baqarah. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor lembu betina, kan? Kemudian surah Ali Imran pun ada perkataan Ali Imran dalamnya. Kemudian surah An-Nisa pun ada perkataan Nisa dalam Quran. Tapi surah Ikhlas ni tak ada, tetapi namakan surah Ikhlas. Inilah kelebihan yang terdapat dalam surah itu. Kenapa tak dikatakan surah Al-Ahad ke dan sebagainya? Jadi antara kelebihan ataupun yang boleh kita nampak di situ berkenaan surah Ikhlas ini, ialah dia menekankan kepada kita di dalam ibadah mestilah niat ikhlas. Dalam ibadah kita niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kata oleh Muhammad, kata oleh Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. So dalam konteks penyembahan kepada Allah mestilah esa. Dalam konteks kita berpuasa juga, ni mestilah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Dalam konteks kita berbuka kerana Allah. Kemudian kita bertarawih kerana Allah. Kita bersahur kerana Allah. Kita semualah ibadah-ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan ni, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa juga dinamakan puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya? Ada juga pendapat menyatakan innal istighna anit ta'am min sifatillah. Kerana sesungguhnya terkaya daripada makan minum ini daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Fatakarrabu shaim bima yata'allaqu bihazihi sifat. Maka takarublah orang yang puasa ataupun hampirlah orang puasa dengan apa-apa yang ta'alluq dengan ini sifat. Wa in kana sifatullah la yashabuha asyai'un. Sekalipun sifat Allah Taala itu tak dapat diserupakan dengan sesuatu pun. Kalau kita belajar tauhid, mengaji tauhid, kan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada satu pun dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. So jangan kita serupakan, kan kita menahani pada makan dan minum ini sama macam Allah Taala itu menahani pada makan dan minum. Allah Taala dia tak ada perut, tak ada mulut. Macam kita ada perut, ada mulut. Jadi perut dan mulut kita kan berhenti daripada memproses makanan. Berhenti proses makanan. Kalau sebelum ni selama berapa bulan tuan-tuan kita makan dan minum? 11 bulan kan? 11 bulan makan dan minum, kan? Mungkin ada kalangan kita mungkin ada puasa sunat dan sebagainya. Tapi banyak kalangan kita ni tak puasa lah. Biasanya pagi-pagi kalau kawan dah ajak tu ngeteh tu, pergilah ngeteh kan. Kecuali lah kalau puasa qada ke, puasa nazar dan sebagainya, nak tak nak kena juga buat. Jadi kata syarih, dia kata istighna an ta'am min sifatillah. Jadi terkaya daripada makan dan minum ini daripada sifat Allah Taala. Maka mentakarubkan ia, mana menghampirkan dia Allah, orang yang puasa tadi, kepada Allah Taala. Dan seolah-olah dia mewarisi akan ciri-ciri yang ada kepada Allah Ta'ala, yang tidak makan dan tidak minum. Itu juga tak makan dan minum, tak minum juga ini sifat yang ada pada para malaikat. Para malaikat tak makan dan minum. Kemudian apa lagi yang nak disebut berkenaan dengan hadis ini? Puasa itu bagiku dan akulah yang membalas. Yang dia kata
Antara makna yang lagi dia kata anal munfaridu bi imi miqdari sawabihi atau fi hasanatihi wa ghairihi minal ibadah. Kerana sesungguhnya kan kebanyakan pada kita ni mengetahui akan kadar amal-amalan yang kita buat biasanya kita tahulah. Contohlah dalam bab pos semayang ni kita mula sekali semayang kita dapat 10 ganjaran pahala. Kemudian kalau kita baca Quran, alif lam mim itu ada berapa huruf? Alif lam mim ada 3 huruf. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tak kata Nabi, kan? Nabi kata aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja tu maknanya kita dah mendapat orang kata 30 ganjaran pahala lah. Apalagi kalau kita baca surah-surah yang lain pula. Sudah itu banyaklah pahala kita dapat. Cuma puasa ni special. Dia special sikit, lain sikit lah. Kerana Allah Ta'ala saja yang tahu berapakah nilai ganjaran pahala yang nak dibagi kepada kita. Cuma kita kena jaga adab-adab puasa lah. Adab-adab puasa kena jaga. Antara adab puasa ialah kalau sebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu, apabila kita berpuasa, jauhkan oleh kita antara perkara yang pertama ialah al-kazib. Al-kazib ni cakap bohong. Puasa-puasa bohong-bohong juga, kan? Mengak-mengak kan? Jadi kena jauhkanlah. Yang kedua al-ghibah. Ghibah ni mengumpat, mengatuk orang. Puasa-puasa tapi mengatuk orang. Kemudian yang ketiga an-namimah. An-namimah ni ialah menggandu domba, melaga-lagakan orang, batu api dan sebagainya. Ini juga boleh membatalkan pahala puasa kita. Puasa tak batal, tapi pahala puasa habis kosongnya tu. Kemudian yang keempat an-nazratu ilbis syahwatin, menilik atau melihat dengan penuh nafsu syahwat. Kan? Tuan fahamlah, masing-masing ada internet kan? Ada internet, ada apa kata kan, handphone di tangan dan sebagainya, ada gadget dan sebagainya. Jadi benda ni sangat mudah lah. Kalau kita nak tengok benda elok boleh dapat, nak tengok benda tak elok boleh dapat. Jadi ni teknologi kan. Teknologi kita faham lah. Kita tak boleh orang kata aku nak tolak teknologi lah. Tak boleh. Kerana zaman sekarang ni perlukan kepada teknologi. Apa saja perkara teknologi itu kan. Tetapi teknologi ada baik dan ada buruk. Apalagi kalau kita dalam bulan Ramadan ini. So kalau boleh kita kena kurangkanlah berkenaan tengok benda-benda yang bukan-bukan dalam internet, dalam gadget kita dan sebagainya. Baik. Kemudian berkata sebahagian daripada ahli ilmu, dia kata Allah Subhanahu wa taala kan, iza kana Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, apabila adalah pada hari kiamat besok tuan-tuan, adalah manusia itu sebahagian mereka akan orang kata mengambil kisos di atas sebahagian yang lain. Jadi pada hari kiamat besok sebahagian manusia akan mengambil kisos di atas sebahagian yang lain disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dilakukan terhadap orang lain. Fa innahu yu'khazu lil ibad min hasanatihi, dan mereka nanti yang sesiapa yang kena kata dizalimi di dunia kan, jadi dia akan mengambil akan segala kebajikan-kebajikan orang yang menghasad pada dia, orang yang menginaya dia, orang memfitnah dia dan sebagainya. Fa innahu yu'khazu lil ibad min hasanatihi, kerana maka sesungguhnya mereka itu akan mengambil sesuatu daripada hamba yang lain, daripada segala kebajikannya apabila orang itu buat zalim pada dia. Illa saum, kecuali puasa. Dia kata kecuali puasa. Fa innahu la yu'khazu minhu syai'un, maka sesungguhnya ia tidak akan mengambil sesuatu pun daripadanya. Kenapa? Li'annahu lillahi azza wajal, kerana puasa ini bagi Allah. Kan hadis Nabi tadi sebut kan, as-saum li wa ana ajzibi, puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Jadi dalam konteks besok di akhirat, jadi maknanya yang kena zalim akan mengambil kisos terhadap orang yang menzalimi akan dia kan, yang akan membalas
pula orang yang berzalim, malah disebut dalam satu hadis itu, kambing yang tak bertanduk akan mengambil kisos balasan terhadap kambing yang menanduk dia. Jadi akhirat besok, jadi orang yang kena zalim akan mengambil kebajikan orang yang menzalimkan dia. Illa saum, kecuali puasa. Disebut oleh sebahagian daripada ahli ilmu. Kenapa? Li'annahu lillahi azza wajalla. Kerana puasa ini adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, wa laysa lil insan, dan bukan untuk manusia. Itulah antara kelebihan puasa ini. Kemudian ada pula pandangan daripada ahli ilmu, dia kata puasa ini pula dia mengandungi 3 kesabaran. Puasa ni ada mengandungi 3 sabar. Pertama, sabar ala taatillah, sabar di atas taat kepada Allah Taala. Yang kedua, sabar ala maksiatillah, sabar di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabru ala iqdarillah taala, sabar di atas ketentuan ataupun musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. So, bagaimana sabar dengan ketaatan tadi? Sabar di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang berpuasa ini sudah tentu ada benda-benda yang dia tak boleh buat. Ada benda-benda yang dilarang mereka buat. Contohnya makan dan minum, kan? Kemudian tidak boleh muntah dengan sengaja. Kemudian tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Kemudian orang kata tidak boleh berjimat di siang hari, kan? Ini benda-benda yang dia mesti, kan, tak boleh buat. Benda yang dia tak boleh buat, kenapa? Kerana dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey? Disebut dalam satu hadis kursi, dia kata yutraku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ianya meninggalkan akan makanannya dan meninggalkan dia akan minumannya, wa syahwatahu, dan dia meninggalkan akan syahwatnya, min ajli, kerana aku. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwatnya, min ajli, kerana aku, kata Allah. Kerana akulah, maka dia meninggalkan semuanya, dia tak ambil, dia tak usik, dan sebagainya, kerana kepatuhan dia, ketaatan dia kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh dia berpuasa. Kemudian yang kedua, sabar di atas maksiatillah. Maksud sabar di atas maksiatillah ni maksudnya sabar daripada melakukan benda-benda yang lara-lara, benda yang tak elok lah. Contohnya ar-rafasu wazur, contohnya cakap bohong, kemudian cakap celupa, kemudian cakap mengarut-ngarut, cakap orang kata lucah-lucah, kan? Ar-rafas ni lucah-lucah lah. Benda-benda yang orang kata kalau kita dengar tu, tak sedap lah macam ni kan. Kau ni puasa ke tak puasa kan, bila kita cakap macam tu lah. Jadi kita tegurlah orang macam ni. Dan juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan as-sabru ala maksiatillah, sabar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar ala iqdarillah, sabar di atas qadar Allah Subhanahu wa taala ataupun musibah Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang Ramadan ini, hari yang puasa ini, ialah ada masanya, kan, akan berlakunya panas terik. Tak? Li'anna zalika insan yusibuhu fi ayyami shaum, kerana sungguhnya manusia itu akan dimusibahkan pada hari-hari berpuasa. Antaranya ialah contohnya, kan, ayyamul harrah wat tawilah, mana hari panas, hari sangat panas terik. Alhamdulillah kat luar ini tak panas lah, tapi akan datang kita tak tahu lagi, besok lusa dan sebagainya kita tak tahu, mungkin panas terik, mungkin hujan ke, puting beliung ke dan sebagainya, kita tak tahu, tuan-tuan. Kemudian apa lagi yang menimpa kita? Al-kaslu, malas. Bila puasa malas, kan, nak pergi mana-mana pemalas, nak pergi kedai pemalas, nak baca Quran pemalas. Kemudian wal malal, malal ni bosan je, kan. Wal atas, dan juga dahaga, lapar, kan. Ini antara benda-benda yang musibah yang terkena kepada manusia ketika dia berpuasa, kan. Orang tak puasa, dia tak akan mengalami benda-benda macam ni, kan. Lapar dahaga dia tak ada, dia konyang aja sebab dia tak puasa. Walaupun kedai Islam pada bulan Ramadan ni banyak yang tutup, tapi kalau dia jiwa dia tak
tak suka, tak berminat pada Islam, tak berminat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jalan juga untuk menepah makanan ke dengan Grab, dengan foodpanda dan sebagainya, demi untuk memenuhi kehendak dia. Memenuhi akan kehendak dia. Masya-Allah tuan-tuan. Baik. Kemudian disebut pula dalam hadis ni, dia kata fa iza kana yaumus shamin ahadun fala yarfus wala yashab. Asyamu junnah, puasa itu merupakan perisai. Puasa itu perisai. Maka apabila seorang itu berpuasa, maka janganlah dia berkata fala yarfus. Rafasa. Yasfus ni maknanya cakap benda-benda yang lucah-lucah lah. Cakap benda yang kata kalau dengar, oi tak sonok lah kan. Takut pula nanti ada pula orang yang rakam pula tuan-tuan. Dia cakap benda tak elok, akan sampai pula pada pihak atas dan sebagainya. Apalagi kalau dia ni penjawab awam, memang tak sesuai sangatlah. Apalagi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Macam tu. Baik. Kemudian apabila seorang itu memaki dia, apabila seorang memaki kita, kan, mengeji kita, maka hendaklah kita berkata inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Fa in syabahu ahadun aw syatamahu fala yarfa' sautahu alaihi. Maka bila seseorang itu memaki dia, mengeji dia, mencecer dia, fala yarfa' sautahu alaihi, maka jangan dia angkat suara. Jangan kita angkat suara bagi orang yang caci maki kita. Sebab apa? Kita berpuasa. Kalau selain puasa, mungkinlah ada kala kita ni bila dongam bongi orang marah kita, kita perlawan baliklah. Tapi ni bulan puasa. Bila bulan puasa, kalau ada orang maki hamun kita ke dan sebagainya, kalau sebut dalam syarahnya fala yarfa'u sautahu alaih, jangan kamu angkat suara. Kan? Bal yaqulu inni shaim, tetapi naklah kamu berkata sesungguhnya aku berpuasa. Yaqulu zalika li'alla yata'alla alaihi allazi syabahu, supaya bahawa, kan, tidak tinggilah orang yang mencaci maki dia tadi. Jadi kenapa kita tak pula angkat suara bila orang caci maki kita ketika kita berpuasa? Kenapa? Supaya kata musannif, kata syarah dia kata, supaya orang yang maki kita itu tidak lebih tinggi daripada kita, dia kata. Tidak lebih tinggi daripada kita. Ka'annahu yaqul, seolah seperti dia berkata, anna lastu ajizan an uqabilaka bima sababati walakin shaim, dia kata. Sungguhnya aku ni bukanlah lemah. Sungguhnya aku bukan lemah daripada apa yang dia mukabalah dengan aku, dengan apa yang dia tak setuju dengan aku. Walakin, tetapi aku berpuasa. Walakin shaim, tapi aku puasa. Yamna'ani shaumi, menegah ia akan daku, akan puasaku, minar raddi alaih, daripada menentang dia, daripada bertembung dengan dia lah, bertemu dengan dia ataupun menentang dia, berbalah ke dengan dia, kan? Wa ala hadza fayaqulu jahran, dan di atas ini maka naklah dia berkata dengan kuat. Kata dengan kuat, aku bukan tak boleh lawan kau. Cakap macam tu. Kalau ada orang mencaci maki kita, menghadik kita, kan, cakap benda-benda yang tak elok pada kita, kata inni shaim, aku berpuasa. Sungguhnya berpuasa. Dan kita kata pada dia, bukannya aku ni lemah. Mana kita puasa ni bukan makna kita lemah, bukan kita tak boleh lawan cakap dia. Boleh. Tapi disebabkan walakin shaim, tetapi disebabkan kita berpuasa, yamna'ani saumi minar radi alaika, menegah ia akan aku daripada merat dia. Merat ni menentang dia lah, lawan balah lah, bertikam lidah lah sedikit kan. Bertikam lidah dengan dia. Disebabkan kita puasa, kita menolak daripada bertikam dengan lidah dengan dia. Bukan kita tak boleh pun tekan lidah, tapi walakin shaim, tetapi aku berpuasa. Wa ala hadza fayaqulu lahu jahran, dan di atas ni maka naklah dia berkata agak kuatlah, cakap kuat depan dia, tuan. Bukan dia tak boleh cakap tuan ni, dia nampak tuan ni macam konit ya. Macam koci ya, kayak mukodan. Tapi dia shaim, tuan, saya berpuasa, ni bulan Ramadan ni. Tuan pun kena faham lah, ni bulan Ramadan. Jadi tuan pun kena banyaklah bersabar ketika dalam bulan Ramadan ni. So mana kita ingatkan dia lah. Jadi so mana sama-sama mengingatkan di antara satu lain sama lain tu. Baik. Kemudian
Ataupun seolah-olah bahawa dia berkata kepada dirinya, dia kata inni shaim fala turaddi ala hadzal saq, sesungguhnya aku berpuasa, maka janganlah dia membalas di atas apa yang telah dikejikan kepada dia. Jadi kita niatkan dalam hati kita, kan, kita sabar dan aku niat tak akan balaslah apa yang dia cakap tu. Jadi kalau ada cakap tu, maknanya dia tanggunglah sendiri dosa ni lah. Dia tanggung dosa dia. Baik. Walihaza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana inilah adalah baginda Rasulullah SAW, iza ra'a minad dunya ma yujibuhu wa hafa ay ta'allaka nafsuhu bizalika qala labbai innal aisha ishal akhirah. Dan adalah kerana ini tuan-tuan, dan Nabi Muhammad SAW apabila melihat dalam perkara dunia ini sesuatu yang menakjubkan baginda Rasulullah SAW, dan takut akan tersangkut hati dia berkenaan dengan dunia ini tuan-tuan, maka Nabi kata, bila sesuatu benda yang menakjubkan berlaku pada Nabi berkenaan dunia tadi, maka Nabi kata labbai innal aisha aishal akhirah. Labbai, sesungguhnya kehidupan itu yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Fan nafsu majbulatun ala mahabbatin ma tamilu alaih. Maka sesungguhnya jiwa ataupun nafsu tadi dicipta ataupun dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas mencintai sesuatu yang cenderung hati kepadanya. Nafsu kita, diri kita ini memang Allah Taala buat special. Allah Taala buat special. Kenapa? Kerana nafsu ini dibuat, kan, di atas mencintai sesuatu yang dia boleh cenderung hati kepada dia. Contohnya makan, minum, kan, wanita, perempuan dan sebagainya. Itu memang nafsu. Memang Allah Ta'ala buat nafsu tu begitu. Memang semula jadinya lumlah dia punya kehidupan dia, nafsu ini, kan, sunatullah dia berkeinginan kepada benda-benda macam tu. Itu sebabnya fa iza ra'a ma yujibuhu min dunya falyakul labbaik, yakni ijabatul laka ya Rabb, kan, innal aisha ishal akhirah. Oleh itu apabila kamu melihat sesuatu yang menakjubkan berkenaan dengan dunia ini, kan, contohnya makan minum, kan, perempuan yang cantik, perempuan yang lawa, menarik perhatian, apa saja tuan-tuan benda-benda yang menakjub dalam dunia ini, maka kalau Nabi kata innal aisha ishal akhirah, sesungguhnya kehidupan itu yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Wa amma aishul dunya fazailul wafanin. Adapun kehidupan dunia ini, maka dianya kehidupan yang akan berlalu begitu saja. Kerana kehidupan dunia ini dia akan berlalu macam tu juga. So jangan fokus sangat tentang dunia ini sampaikan kita lupa tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bekalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Masya-Allah. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, wallazi nafsu Muhammadin biyadin la khulufu famin saim atyabu indallah min rihil miski. Dan bermula diriku yang pada dalam dirinya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu terlebih baik daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bau kasturi. Ini antara kelebihan lah. Kelebihan orang puasa ini, bau dia, mulutnya terlebih baik daripada sisi Allah Taala daripada bau kasturi. Kenapa tuan-tuan? Kenapa bau mulut orang yang berpuasa ini terlebih baik ataupun terlebih wangi daripada Allah Ta'ala daripada bau kasturi? Kenapa? Di anna tilka rahiyah in kanat karihah binisbatin lil bashar illa annahu tayyibun inda rabbil bashar. Kerana apa? Kerana demikian bau tadi, sekalipun bau mulut orang yang berpuasa itu busuk, sekalipun dia busuk, kan, binisbatil lil bashar, kalau disibahkan kepada manusia, illa annaha taibun, tetapi ianya merupakan benda yang baik inda rabbil bashar, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dari segi manusia baunya busuk, orang berpuasa kan tak makan, tak minum, kan dia mengeluarkan bau yang busuk, tapi pada sisi Allah Taala baik pula. Tuan-tuan, malahan ada pula pandangan, contohnya pandangan daripada Al-Qadi,
Al-Qadir dia kata yujazihillahu ta'ala bihi fil akhirah fatakunu nahhatuhu atyabu mirihil miski. Dibalas akan dia Allah Ta'ala dengannya pada akhirat, maka adalah aromanya bau orang berpuasa itu atyabu mirihil miski, terlebih wangi daripada bau kasturi, kama anna damu syahid, sebagaimana sesungguhnya darah orang mati syahid itu fayakunu rihu miris, adalah dia bau itu sama seperti bau kasturi. Macam mana orang mati syahid itu dia punya darahnya harum seperti bau kasturi, begitu jugalah orang yang berpuasa dia punya mulut tu besok di akhirat besok, kan? Kalau disebahkan besok, disebahkan akhirat, maka bau mulutnya terlampau wangi ataupun bau wangi pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kemudian berkata al-makhul, dia kata besok dalam syurga, dia kata yurawihu ala ahli jannah birahiyati, dibaukan kepada ahli syurga dengan satu bau. Ketika orang syurga duduk lepak-lepak dalam syurga, kan, kata syarah ni kata tiba-tiba mereka didatangkan satu bau. Fayaqulu, lalu mereka orang ahli syurga tadi berkata Rabbana ma wajadna rihan munzu dakhalna al-jannah atyabu mihazarih, dia kata ya Allah Tuhan kami, dia kata kami tak pernah dapati akan satu bau semenjak daripada kami masuk syurga ini, atyabu terlebih wangi, terlebih baik, min hazarih, daripada ini bau. Fayaqulu, maka berkatalah satu suara, hazihi rahiyatun afwahul shaimin, inilah dia bau mulut orang yang berpuasa. Inilah dia bau mulut yang berpuasa. Jadi maknanya di akhirat besok kalau ditakdirkan kita masuk syurga, insya-Allah kita masuk syurga. Jadi besok tengah duduk lepak-lepak dalam syurga dengan nikmat-nikmat syurga, tiba-tiba Allah Taala datangkan satu bau. bau yang sangat wangi, bukan bau yang tak elok. Ini kadang-kadang bau tak elok, tuan-tuan. Kita duduk lepak-lepak, tiba-tiba datang bau tak elok. Apa benda ni, rupanya bau ada kucing mati ke apa benda mati kan. Ini tidak, dalam syurga kan itulah bau dia wangi. Kemudian dia datang pula satu bau yang sangat wangi, tuan-tuan. Lalu mereka berkata, ya Allah Tuhan kami, tiada pernah kami dapati akan bau ini semenjak munzu dakhalna jannah, semenjak kami masuk dalam syurga, yang mana baunya terlebih wangi daripada ini bau min hazarih. Fayaqulu, maka lalu dikatakan, kemungkinan suara malaikat dan sebagainya, hazihi rahatun afwahul shaimin, inilah dia bau mulut orang yang berpuasa. Nampak? Bau mulut orang yang berpuasa, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sekadar itulah tentang perbincangan kita pada petang ini. Ada lagi tuan, insya-Allah akan datang. Besok ada lagi. Dan besok Rabu dan Khamis, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita, tuan, berkenaan dengan hadis Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita sudahkan dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa al-mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ampun karimur rahimu tuhibbu afa wa fa'anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna lailatul qadr innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.